banyak polis untuk mencari Brian, namun mereka tetap tidak tahu di mana Brian itu. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memo dan Seram. Selepas 2020, internet menjadi sangat penting dan memudahkan kehidupan manusia, terutamanya pada zaman corona. Sudah tentu ramai orang muda suka menggunakan internet sebagai pekerjaan, seperti YouTuber, TikToker, Instagramer dan lain-lain. Video hari ini ialah berkaitan dengan sepasang kekasih vlog YouTuber di Amerika. Vlog YouTuber itu bernama Gabby Petito. Dia dilahirkan pada 19 Mac 1999. Gabby dibesarkan di New York, Amerika. Ketika dia berusia kecil, ibu bapa Gabby sudah bercerai. Selepas mereka bercerai, Gabby tinggal bersama ibu dan bapa tirinya. Nasib Gabby sangat baik kerana bapa tirinya sangat sayang Gabby seperti anak sendiri. Semasa Gabby belajar di sekolah menengah Bayport Blue, Gabby bertemu rakan sekelas yang bernama Brian Laundrie. Pada masa itu, mereka masih tidak kenal antara satu sama lain. Oleh kerana mereka mempunyai beberapa kawan yang sama, mereka sering keluar beramai-ramai setiap aktiviti. Selepas Gabby menamatkan pelajaran pada tahun 2017, Gabby berpindah rumah ke California Beach. Dia bekerja sebagai part-time di sebuah restoran. Tujuannya ialah untuk mengumpul banyak duit supaya Gabby boleh mencapai impiannya melancong ke seluruh negara. Selepas 2 tahun, hubungan Gabby dan Brian menjadi semakin rapat. Gabby mendapati hobi Brian sama dengan hobinya, seperti mereka menyukai natural beauty dan pecinta bumi. Mereka suka aktiviti luar dan melancong. Brian juga adalah seorang cinta kepada alam sekitar. Tidak lama kemudian, Gabby dan Brian memulai menjadi sepasang kekasih pada Mac 2019. Dari 2019 hingga 2020, Gabby dan Brian berusaha bekerja tanpa berhenti untuk mengumpul duit. Akhirnya, mereka berjaya mempunyai banyak duit simpanan untuk merancang travel plan yang romantik. Dalam travel plan itu, mereka pernah melawat ke Texas, Los Angeles, Yosemite National Park dan pantai Pismo, California. Travel plan mereka juga menguatkan hubungan baik mereka berdua. Pada 2 Julai 2020, Instagram Gabby mengumumkan kepada peminatnya bahawa dia bersetuju berkahwin dengan Brian. Sudah tentu, Instagram Brian juga menggunakan gambar pertunangan mereka berdua sebagai tanda mereka bersama. Keluarga Gabby suka peribadian Brian yang baik dan sopan. Jadi, mereka tidak pernah membantah mereka berdua berkahwin. Selepas mereka selesai bertunang, mereka merancang meneruskan perjalanan travel plan mereka. Kali ini, mereka bercadang membeli sebuah van. Kemudian, mereka menukar van itu menjadi sebuah rumah kecil supaya mereka senang melancong ke banyak tempat dan tidak perlu bimbang tempat tinggal mereka. Duka citanya, tahun 2020 ialah tahun coronavirus yang membahayakan semua negara. Mereka terpaksa mengubah rancangan travel plan mereka. Selepas beberapa bulan, kerajaan Amerika telah melonggarkan undang-undang lockdown pada tahun 2021 Jun. Gabby pun pergi ke New York untuk melawat adik tirinya pada hari graduation day. Gabby juga mengambil kesempatan tinggal bersama keluarganya beberapa hari. Pada 2 Julai, kedua-duanya bersedia meneruskan travel plan mereka. Mereka bersiap sedia memandu van Ford Transit putih dan bermulai melancong dari Long Island. Mengikut travel plan mereka, perjalanan ini akan mengambil masa selama 4 bulan lebih untuk melawat ke semua taman negara. Agak-agaknya, mereka boleh berakhir travel plan ini pada bulan Oktober, hari Halloween. Gabby Petito never goes outside. Gabby sangat suka rancangan melancong mereka. Dia merancang melancong sambil merakam video vlog ke YouTube. Impian Gabby ialah menjadi YouTube vlog yang fashion dan terkenal.
Sebelum itu, gambar-gambar melancong Gabby telah memikat sebanyak ribuan peminat di Instagramnya. Hasil ini telah menguatkan impian sebagai vlog YouTuber. Dia terus merancang membuat laman web sendiri dan juga sentiasa menunjuk natural beauty di gambar dan video di YouTube. Duka citanya, walaupun Brian suka melancong bersama Gabby, tetapi Brian tidak begitu menyukai rancangan dan impian Gabby. Kerana Brian anggap melancong adalah hobinya sahaja. Brian tidak berminat menggunakan vlog YouTuber sebagai pencarian duit. Keadaan ini telah menyebabkan mereka berdua mempunyai impian yang berbeza. Semasa Brian dan Gabby melancong bersama, mereka selalu bertengkar dengan perkara besar dan perkara kecil juga. Lama-lama kemudian, hubungan mereka berdua mulai kurang sayang. Gabby pernah berkata kepada ibunya bahawa mereka berdua telah membatalkan pertunangan. Tetapi perhubungan Gabby dan Brian berundur menjadi sepasang kekasih. Gabby berharap mereka boleh melalui melancong kali ini supaya mereka boleh memulih perhubungan mereka menjadi semakin rapat dan harmoni. Tetapi tidak sangka keputusan Gabby telah membawa malang kepadanya. Berikut dari travel plan yang disediakan oleh Gabby. Pada 4 Julai, Gabby dan Brian memandu van Ford Transit putih yang telah diubah suai menjadi sebuah rumah kecil. Lokasi pertama mereka ialah Monument Rock. Mereka telah mengambil banyak gambar yang cantik. Pada 19 Julai, lokasi kedua ialah Great Sand Dunes National Park and Preserve. Selain mengambil gambar mereka dengan pemandangan yang cantik, Gabby juga mengeluarkan skuternya bermain dengan papan pasir juga. Pada 16 Julai dan 19 Julai, Instagram mereka menunjukkan tempat Zion National Park. Seperti biasa, mereka ambil banyak gambar dan video. Mereka juga ada bergambar tempat perkemahannya. Selepas 3 hari hingga pada 21 Julai, mereka berjaya tiba ke Bryce Canyon National Park. Kemudian, mereka berdua juga datang ke Capitol Reef National Park. Kemudian, pada 26 Julai, kedua-duanya datang ke Mystic Hot Spring. Pada 30 Julai dan 31 Julai, mereka juga melancong ke Mesa Arch Canyonlands. Dari YouTube dan Instagram Gabby adalah gadis yang pandai berfashion dan suka berpakaian casual dan selesa. Kecantikan dan senyuman manis Gabby telah menarik perhatian banyak peminat juga. Lama-lama kemudian, Instagram Gabby berlahan-lahan meningkat sebanyak 10,000 peminat. Pada asalnya, semua peminatnya yakin Gabby boleh menjadi seorang YouTuber yang terkenal. Tetapi selepas 31 Julai, Gabby tiba-tiba menghilangkan diri selama 12 hari dan tidak progres dalam Instagram juga. Tindakan sedemikian telah membuatkan peminat mula merasa hairan dan bimbang keselamatan Gabby. Apabila semua peminat Gabby menunggu gambar terbaru Gabby, pada Ogos 13, Instagram Gabby tiba-tiba ada post gambar terbaru. Tempat kali ini ialah mereka berada di Arches National Park. Pada masa itu, peminat Gabby belum merasa curiga terhadap Gabby kerana lambat post gambar barunya. Pada hari yang sama juga, polis menerima panggilan mengenai seorang lelaki dan seorang wanita bergaduh di jalan raya. Dengan segera, polis menunjuk ke tempat tersebut. Tidak sangka orang yang bergaduh itu ialah Gabby dan Brian. We're driving by and I'd like to report a domestic dispute. A gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her. Pada masa yang sama, pegawai polis mendapati van putih Gabby dan Brian telah melanggar undang-undang jalan raya. Mereka sepatutnya memandu van di bawah had laju 15, tetapi mereka memandu dengan cepat dalam had laju sehingga 45. Selain itu, van mereka telah melanggar ke tepi jalan. Do you want to place your vehicle in the park and go ahead and turn it off for me? No, park?
Oh, it isn't parked yet. Okay, turn off your engine. Go ahead and set your keys on the dash for me, all right? What's your guys' names? Gabby. I'm Brian. Gabby, Brian, okay. What's going on? How come you're crying? I'm sorry, we've just been fighting this morning. Some personal issues. I was distracting him from driving, I'm sorry. Can I get you to step out of the vehicle for me, ma'am? Yeah. I just quit my job to travel across the country, and I'm trying to start a blog. Okay. So I've been building my website, so I've just been really stressed, and he doesn't really believe that I could do any of it, so that's kind of been like a, I don't know, he's like down there, I don't know, we've just been fighting all morning, and he wouldn't let me in the car before. And then Why wouldn't he let you in the car? Because He you're told me OCD? He told me I needed to calm down. Yeah. But I'm perfectly calm. I'm calm all the time. And he really stresses me out. And this is a rough morning. Lifting up your right sleeve for me? I'm curious about something. Oh, it's like clothing there. I suppose fingernails, but I'm not complaining. I'm not complaining about Is it fingernails. bruised or tender or anything like that? No. I'm fine, and I love Gabby. I hope she doesn't have too many complaints about me. Looks like did you get hit in the face? Kind of looks like something like hit you in the face. And then over on your arm, shoulder, right here. That's new, huh? It's kind of a new mark. Oh, yeah, I don't know. But then admitted that Brian had been violent with her. Two people that came to us and told us that they saw him hit you. There's two people saying that they saw him punch you. We're just independent witnesses by Moonflower. Well, to be honest, I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him in the face. You slapped him first, and then just on his face? He gets cool, just shut up. Did he hit you though? I mean, it's okay if you're saying you hit him, and then I understand if he hit you, but we want to know the truth if he actually hit you. I 'Cause, you know- guess, yeah, but I hit him first. Where did he hit you? Don't worry, just be He honest. like grabbed my face, like, I guess. I definitely have a cut right here, so I can feel it. Yeah. When I touch it, it burns. From when I first got here, we were more worried about what kind of a guy you are from what we heard. But in talking to your girlfriend, it sounds to me like maybe this is not so clear cut. So. You've just green. Have a good day. Seperti anda melihat dalam video tadi, dalam sepanjang proses temuduga mereka, Gabby tidak berhenti menangis. Muka Gabby sangat sedih dan letih. Dalam pertengkaran dengan Brian, kelakuan Gabby tidak sejahat seperti orang Amerika yang bernama Karen yang lost control. Driving. Stop. Park no, it's not enough! Park your car. Keep driving. You better get the away from me. Gabby mengakui dirinya ada masalah OCD dan terlalu emosi. Punca pergaduhan Gabby dan Brian ada berkaitan dengan pekerjaannya. Gabby berkata bahawa dia ada menjalankan laman web sendiri. Tetapi Brian sangat membantah keputusan Gabby. Hal ini telah menjadi punca mereka berdua bergaduh. Selepas polis membawa Gabby masuk ke kereta polis untuk berehat, polis terus datang dan menyoal siasat Brian. Brian sangat tenang dan sentiasa bersenyum semasa menjawab soalan polis. Brian mengaku bahawa mereka ada bergaduh dan juga ada sikit ganas dengan perkara remeh. Dia juga berkata bekas cedera di badan Brian adalah dilukai oleh Gabby semasa pergaduhan. Semasa mereka dalam pergaduhan, Brian telah mengunci van semasa mereka keluar dari van. Dia bercadang membiarkan Gabby berjalan-jalan bersamanya untuk bertenang hatinya. Tetapi tindakan Brian telah menyebabkan Gabby salah faham. Gabby bimbang Brian akan meninggalkannya bersendirian di jalan raya. Di sanalah Gabby mula bergaduh besar dengan Brian. Semasa Gabby dan Brian bergaduh di tepi jalan, pemandu kereta yang berlalu di tepi jalan terus menghubungi polis. Brian juga berkata bahawa dia tidak menyalahkan Gabby. Dia juga berkata bahawa mereka akan berdamai selepas mereka bertenang. Selepas polis berakhir menyoal siasat mereka, beberapa pegawai polis mendapati Gabby tidak ada cedera. Sebaliknya, Brian yang mendapati banyak luka dan cala.
Semasa polis masing-masing berbincang tentang kes Gabby dan Brian, polis wanita bernama Melissa ada berbual dengan Gabby. Melissa berharap Gabby boleh berfikir dengan teliti tentang hubungan dengan teman lelakinya. Kerana dalam hati Melissa merasa ada sesuatu yang tidak kena tentang hubungan mereka. Maka Melissa bagi pendapat agar Gabby boleh mengubah travel plan mereka. Got her cell phone. She's calling her parents just to feel better. We've just been fighting all morning. I was imploring with her to reevaluate the relationship, the park ranger now says. I was asking her if she was happy in the relationship with him, and basically saying this was an opportunity for her to find another path to make a change in her life. But Gabby told the park ranger she wanted to stay with Laundrie. She doesn't want to not be with him tonight. She had a lot of anxiety about being away from him, the park ranger told the Deseret News newspaper. Akhirnya, dalam laporan polis tentang kes Gabby dan Brian, polis merekod kedua-dua pihak menyatakan masih saling mencintai dan bertunang. Mereka tidak mahu menyaman satu sama lain. Kemudian, polis memisahkan mereka berdua. Polis memberikan van dan van kunci kepada Gabby. Lalu Brian tinggal di hotel untuk sementara. Tidak lama kemudian, Gabby meminta bantuan polis untuk membawa mesej kepada Brian. Dia berkata, "Saya harap awak tahu betapa saya sangat cinta kepadamu." Selepas itu, mereka masing-masing berpisah buat sementara untuk memberi ruang untuk bertenang. Pada 13 Ogos, Brian tiba-tiba post gambar di Instagram. Gambarnya itu menunjukkan dia masih berada di Arches National Park. Tetapi kali ini, Gabby tiada dalam gambar itu. Instagram Gabby juga tidak post gambar terbaru pada hari itu. Sebaliknya, pada 19 Ogos, Gabby post video terbaru di YouTube-nya. Dia juga mula update semua gambar baru di Instagram-nya. Tetapi cara-cara Gabby post gambar mulai berubah. Dia tidak lagi tag lokasinya dalam semua gambar baru di Instagram-nya. Hari demi hari kemudian, peminat Gabby meneka bahawa gambar-gambar baru itu kemungkinan besar adalah gambar lama. Mereka suka gambar Gabby kerana Gabby suka tag lokasi baru dalam semua gambar barunya. Peminat meneka mungkin Gabby dan Brian tidak pergi ke mana-mana lokasi baru untuk mengambil gambar. Maka peminat tidak mensyaki hubungan Gabby dan Brian ada masalah pada hari itu. Pada 21 Ogos, Gabby dan Brian pergi ke Salt Lake City. Mereka berdua tinggal di hotel murah yang berhampiran lapangan terbang. Pada hari itu, internet di lokasi itu tidak sangat bagus. Mereka tidak dapat menggunakan internet untuk memesan makanan ke hotel. Nasib baik bapa Gabby yang berada di negeri lain, dia berjaya menggunakan Uber Eats menghantar makanan ke hotel mereka. Selepas beberapa jam, Gabby berjaya membaiki masalah internet malam itu. Gabby terus menggunakan FaceTime berbual dengan ibunya. Dia memberitahu ibunya bahawa dia dan Brian akan pergi ke Grand Teton National Park dan Yellowstone National Park. Selepas Gabby berbual topik yang lain dengan ibunya, dia pun menutup FaceTime dengan ibunya. Pada 25 Ogos, seperti biasa, Instagram Gabby post gambar selfie terbaru yang tidak tag lokasi. Dalam gambar itu, Gabby kelihatan sangat gembira dengan memegang labu kecil di tangannya. Tidak sangka, gambar selfie itu adalah gambar terakhir Gabby post di Instagram-nya. 2 hari kemudian, iaitu pada 27 Ogos, Gabby mesej dengan ibunya bahawa mereka sudah berada di Grand Teton National Park. Dalam perbualan dengan Gabby, ibunya tidak menyedari ada seberangan kelakuan luar biasa pada anak perempuannya. Sehingga 3 hari kemudian, iaitu pada 30 Ogos, ibunya tiba-tiba menerima mesej dari anak perempuannya. Gabby berkata, "No service in Yosemite." Selepas hari itu, ibunya tidak dapat menghubungi anak perempuannya selama beberapa hari berturut-turut. Dalam keadaan itu, deria ke-6 ibu Gabby beranggapan perubahan Gabby mempunyai firasat buruk. Ibunya segera bertanya kepada bekas suaminya bahawa dia mempunyai maklumat tentang keberadaan anak perempuannya.
Duka citanya, bekas suami pun tidak tahu tempat berada anak perempuannya. Mereka tidak berputus asa, terus bertanya kepada semua orang yang mengenali Gabby. Tidak sangka tiada seorang pun tahu cara menghubungi Gabby. Kehilangan Gabby menyebabkan keluarganya sangat risau. Mereka juga mulai mencurigakan tindakan keluarga Brian kerana semasa mereka cuba mengguna telefon dan Facebook menghubungi keluarga Brian dengan beberapa kali, keluarga Brian hilang diri dan langsung tidak menjawab kepada keluarga Gabby. Akhirnya pada 11 September, keluarga Gabby terus menghubungi polis untuk mencari anak perempuannya. Tidak lama kemudian, polis berjaya mendapat berita tentang Gabby. Tetapi berita itu juga telah membimbangkan kepada keluarga Gabby. Sebenarnya, Brian ada memandu van pada 1 September. Brian seorang diri sahaja balik ke rumah Florida. Ini juga bermakna sebelum keluarga Gabby menghubungi polis pada 11 September, Brian sudah berada di rumah keluarganya sepanjang 10 hari. Yang mengejutkan keluarga Gabby ialah apabila keluarga Gabby menelefon keluarga Brian berkali-kali sebelum itu, Brian dan keluarganya bersama-sama tidak mahu jawab keluarga Gabby. Bukan sahaja keluarga Brian tidak menjawab panggilan keluarga Gabby, malah Facebook keluarga Brian juga blok keluarga Gabby. Tindakan kejam keluarga Brian membuatkan keluarga Gabby mensyaki mereka mesti tahu berita tentang anak perempuannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba keluarga Brian mengupah seorang peguam. Mereka menggunakan peguam menegaskan semua orang supaya tidak boleh memaksa mereka menjawab sebarang soalan mengenai Gabby. Tidak ada cara yang lain, polis terpaksa mencari jalan lain untuk mencari Gabby. Tetapi mencari Gabby dalam tempoh yang singkat bukanlah satu tugas yang mudah kerana kes ini terlibat dalam 4 daerah. Pertama, keluarga Brian yang tinggal di Nonsport, Florida. Kedua, ibu Gabby yang tinggal di New York. Ketiga, bapa Gabby yang tinggal di Vero Beach, Florida. Tempat terakhir ialah tempat Gabby yang berada di Utah. Kawasan yang terlibat dalam kes ini terlalu luas. Akhirnya, polis minta FBI segera campur tangan dalam kes kehilangan Gabby itu. Untuk mendapat van Ford Transit putih, FBI datang ke rumah Brian. Keluarga Brian masih berkeras kepala dan juga menggunakan peguam untuk tidak menjawab semua soalan FBI. Lama-lama kemudian, keluarga Brian yang rela menjawab soalan ialah adik Brian yang bernama Casey. Duka citanya, Casey cuma memberitahu media bahawa dia sendiri pun tidak mengetahui berita tentang abangnya dan Gabby. Tidak ada cara lain untuk mencari Gabby. Did speak out. We want to know what the hell. We have fully cooperated with the police since September 11th when they called. We are just as upset, frustrated, and heartbroken as everybody else. I am losing my parents and my brother and my children's aunt and my future sister-in-law on top of this, and you're not helping. Why your parents? Why your parents? You're talking about Christmas. They're not talking to us either. Why aren't they talking to you guys? If I knew, I would say. I don't know. Do you think they're involved, your parents? I don't know. You don't know? We know. You're not involved? We have literally been finding everything out with the news with like everybody else. Good afternoon. I'm Rick Stafford, and I represent the Schmidt and the Petito family. I have a letter that they want to send to Christopher and Roberta Laundrie. Keluarga Gabby juga menjemput peguam dan menolong mereka membaca surat itu dalam TV. Dalam surat itu, peguam mengatakan bahawa keluarga Gabby berharap ibu bapa Brian boleh memberikan maklumat tentang anak perempuan mereka. Mereka yakin tindakan ibu bapa Brian selama ini mesti tahu lokasi dan maklumat tentang Gabby. Keluarga Gabby juga mengata dalam suratnya, sebagai ibu bapa yang sudah ada Brian anaknya, mengapa masih mahu teruskan menyeksa mereka mencari Gabby anaknya? Selepas sinaran langsung di dalam TV dan sosial media, ramai media dan orang-orang datang ke rumah ibu bapa Brian. Ada sekumpulan media ingin menyoal mereka dan sekumpulan orang sangat marah tentang tindakan kejam mereka. Namun, ibu bapa Brian tetap tidak peduli bantahan.
Mereka berani pergi membeli belah dan juga menjalani kehidupan biasa. Mereka juga enggak menjawab semua soalan dari media. Pada 17 September, tiba-tiba bapa Brian menghubungi polis bahawa anaknya Brian hilang. Hari terakhir dia jumpa anaknya adalah 3 hari yang lalu. Hari itu, Brian berkata kepada bapanya bahawa dia mahu melancong ke Carlton Reserve. Jarak Carlton Reserve tidak jauh dari rumah mereka. Tidak sangka, Brian tidak balik rumah lagi selepas 14 September. Carlton Reserve adalah hutan yang sangat besar. Tempat itu terdapat banyak paya dan air bertakung. Sudah tentu, buaya, serangga dan ular juga banyak di kawasan Carlton Reserve. Polis tidak sangka mereka terpaksa mencari Brian di dalam hutan yang sangat berbahaya. Mencari orang di hutan Carlton Reserve bukanlah tugas yang mudah. Polis terpaksa menggunakan banyak anjing polis, helikopter, sukarelawan dan banyak polis untuk mencari Brian. Namun, mereka tetap tidak tahu di mana Brian itu. Ketika media tidak berhenti melaporkan kes kehilangan Gabby, ada 2 saksi menggunakan sosial media bersebar maklumat dan bukti tentang kes Gabby. Pertama ialah TikToker Miranda Baker. Pada 29 Ogos, Miranda dan teman lelakinya pernah menghantar Brian di Grand Teton. Brian minta bantuan dengan Miranda dan teman lelakinya supaya boleh membawanya ke Jackson, Wyoming. So this is a view of the whole journey with Brian. So that's the top at the park at Coulter Bay, and then we drove him to this dam right here. Semasa mereka berbual di dalam kereta, Miranda mengajak teman lelakinya bersama-sama menolong Brian mencari van dia. Tiba-tiba, Brian sangat panik dan berkata, "Nope, I need to get out." Tidak, saya mau keluar sekarang. Kemudian Miranda terpaksa berhenti kereta dan membiarkan Brian jalan kaki ke lokasinya. Kedua ialah YouTuber Red, White and Baton. Pada 27 Ogos, agak-agak jam 6.30 petang, ketika mereka memandu kereta dan sambil mengambil video di kawasan Grand Teton, tidak lama kemudian, mereka terjumpa van Ford Transit yang berwarna putih di tepi jalan raya. Dalam video ini, ramai orang ternampak van belakang itu ada selipar perempuan. Selipar itu hampir sama dengan selipar yang dipakai oleh Gabby. Dengan segera, polis mula mengikut video itu mencari tempat tersebut. Getting closer and closer and closer, and as soon as it went by, like I just knew that was Gabby's van. It was unbelievable. Semasa siasatan itu telah mengambil beberapa hari, akhirnya pada hari 19 September, polis mengumumkan bahawa mayat Gabby yang berusia 22 tahun telah ditemui di pinggir Taman Negara Grand Teton. Dalam ujian forensik, mangsa itu dicekik oleh pembunuh. Sejak itu, polis dan FBI sentiasa mensyaki adakah Brian telah melarikan diri ke luar negara atau Brian telah menyembunyi ke tempat yang sukar dicari oleh polis. Selain itu, FBI segera datang ke rumah Brian mencari bukti. Lalu, mereka membawa telefon bimbing, komputer, kereta dan bukti lain ke balai polis untuk memeriksa di ujian forensik. Kali ini, bapa Brian berdiam diri dan tidak membuat bantahan kepada polis. Bapa Brian juga berkata Brian memandu keretanya keluar dari rumah pada masa itu. Selepas itu, Brian tidak pernah pulang lagi ke rumah. Selepas beberapa hari kemudian, ibu bapa Brian menemui kereta Brian di Carlton Reserve. Tidak tahu apa sebabnya, mereka memandu kereta anaknya pulang ke rumah. Lalu, mereka menelpon polis mengatakan kereta Brian telah dijumpai. Semasa siasatan sedang berjalan, polis menemui bukti terbaru. Pada 27 Ogos, ada saksi terjumpa Gabby dan Brian sedang makan di The Mary Pickles Cafe di Crabtree Corner. Pada masa itu, Brian sangat emosi dan sibuk memarahi pelayan. Akhirnya, Gabby pula sibuk meminta maaf kepada semua orang. Lalu mereka meninggal kafe itu bersama-sama. Beberapa hari kemudian, FBI mendapati bukti bahawa Brian pergi ke AT&T bersama seorang wanita tua pada 14 September. Tujuan mereka ialah membeli 2 buah telefon bimbing di kedai itu. Pada masa yang sama, hari itu juga ibu bapa Brian pernah berkata, hari terakhir mereka melihat Brian ialah 14 September.
Polis mula membuat spekulasi bahawa wanita tua itu kemungkinan besar ialah ibu Brian. Menurut siasatan FBI, ibu bapa Brian pada 1 hingga 3 September dan 6 hingga 8 September ada 2 kali bersama Brian berkemah berhampiran rumahnya. Merujuk kepada semua bukti-bukti, semua polis dan FBI pasti ibu bapa Brian mesti tahu tentang kes Gabby. Tidak lama kemudian, ibu bapa Brian menyuarakan melalui peguam bahawa mereka telah salah ingat tarikh itu. Kali terakhir mereka bertemu Brian adalah 13 September, bukannya 14 September. Pengakuan baru mereka membuatkan polis semakin curiga terhadap mereka. Selain itu, pada 20 Oktober, apabila ibu bapa Brian mencari anak lelaki mereka di hutan Carlton Reserve, ibu bapa Brian sangat tergesa-gesa mencari barang milik Brian, seperti beg galas dan buku not, dan terdapat juga sebahagian tulang ditemui berhampiran barang-barang tersebut. Yesterday, the FBI found Brian Laundrie's backpack and notebook near unidentified human remains. Dalam tempoh yang singkat, ibu bapa Brian berada di dalam hutan besar tetapi masih berjaya mencari barang-barang Brian. Tindakan ibu bapa Brian mengejutkan polis dan meragui tujuan mereka. Selepas pemeriksaan forensik gigi, pemilik tulang itu adalah benar milik Brian. Ini juga membuktikan bahawa Brian telah meninggal dunia. The FBI had not been able to search the area where the remains were found until now because it had been underwater. Selepas beberapa hari, FBI menemui mayat Brian di bawah sungai. Duka citanya, polis hanya menemui sebahagian badan Brian. Badan yang lain telah dimakan oleh binatang liar. Pada 23 November, polis mengumumkan bahawa kepala Brian telah ditembak oleh senjata. Menurut laporan forensik, punca kematian Brian adalah membunuh diri. Kes ditangguhkan ke 21 Januari 2022. Akhirnya, menurut maklumat yang ditemui di notebook Brian telah menulis wasiat sebanyak 8 muka surat di notebooknya. Mereka mendapat tahu bahawa Brian telah mengaku membunuh Gabby. Dan mereka juga mendapati bahawa Brian telah menghantar mesej untuk sengaja memberi ilusi bahawa Gabby masih hidup. Disebabkan ibu bapa Brian tidak memberi kerjasama kepada pihak polis dan keluarga Gabby, tambahan ibu bapa Brian juga telah merahsiakan keberadaan Brian. Ada orang mengatakan bahawa ibu bapa Brian cuba membantu Brian melarikan diri dari Amerika. Tindakan sedemikian menyebabkan keluarga Gabby menyaman mereka. Mereka menuduh bahawa keluarga Brian telah menyebabkan tekanan emosi semasa mereka tidak mahu bekerjasama semasa pencarian Gabby. Bagaimanakah kedua-dua keluarga itu? Saya tidak lagi meneruskan berita tentang kes Gabby kali ini. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Moga berjumpa lagi di lain cerita.